Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Berita malam ini memberi tumpuan dengan laporan mengenai lawatan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di sekitar Bandaraya Kuching pada Selasa. Pada sebelah pagi, baginda telah berkenan menjemar Duli berangkat melawat Pejabat Petroleum Sarawak Berhad Petros. Ketibaan baginda sekitar jam 9.20 pagi di Pejabat Petros Icom Square telah diiringi oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni dan disambut oleh Pengerusi Petros Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo serta kaki tangan Petros yang lain. Dalam lawatan tersebut, baginda mendengar sembah taklimat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Petros, Datuk Janin Giri berkaitan strategi penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon Sarawak. Dalam majlis sama, Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid turut menyampaikan cenderahati kepada baginda sempena lawatan kerja tersebut. Sejurus selepas itu, baginda kemudian berkenan mencemar Duli melakukan lawatan kerja ke Menara Sarawak Energy Berhad SEB di Jalan Ismus Kuching. Baginda yang memandu uji kereta hidrogen tiba di Menara SEB sekitar jam 11.09 pagi dan telah disambut oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi serta Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Turut menyambut ketibaan baginda ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Utility, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Liwan Lagang, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni serta warga kerja SEB. Dalam lawatan tersebut, baginda berkenan mendengar sembah taklimat berhubung peralihan daripada bahan api fosil kepada tenaga boleh diperbaharui yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB, Datuk Syarbini Suhaili. Selepas santapan tengah hari, baginda meneruskan lawatan dengan berkenan mencemar Duli berangkat melawat ke Muzium Budaya Borneo. Ketibaan baginda kira-kira jam 1.10 petang telah disambut oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeneral Rentap Jabu. Baginda yang diiringi Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut disambut Timbalan Pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Dayang Morzana Awang Hadi serta warga kerja Muzium Budaya Borneo. Baginda kemudiannya mencemar Duli melawat sekitar muzium dan mendengar sembah taklimat oleh Kurator Muzium Budaya Borneo, Yasmin Khalid Nichols. Manakala pada sebelah malam, baginda dijadualkan berkenan mencemar Duli ke majlis santapan malam yang turut akan dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta tetamu-tetamu kehormat lain. Kita beralih ke perkembangan lain. Kerajaan Sarawak menyediakan sebanyak 12,000 kontena sumbangsih raya berupa kuih yang akan diagihkan kepada anggota pasukan keselamatan dan penguatkuasa yang bertugas menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, sumbangan tersebut adalah sebagai tanda ingatan dan pengiktirafan atas sumbangan dan dedikasi mereka dalam menjaga keselamatan negara, khususnya pada musim perayaan. Justru beliau berharap Kotak Sumbangsih Raya 2024 akan memberi makna yang signifikan kepada penerima di negeri ini. So kita perlu memberi pengiktirafan dan juga rasa terima kasih kita kepada mereka ini. So how do we do that? Jadi dalam bentuk a very simple package. It looks simple, but what goes into that packs ini ialah perasaan kasih dan sayang dan juga perasaan berterima kasih kepada mereka yang bertugas ini, berkorban demi keselamatan rakyat Malaysia khususnya yang berada di Sarawak ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk Sumbangsih Raya 2024 di Wisma Wanita di Kuching pada Selasa. Program Sumbangsih Raya merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak ia diperkenalkan pada tahun 1990. Manakala sebanyak 11 agensi daripada pasukan keselamatan dan penguatkuasaan yang akan bertugas pada Hari Raya Aidilfitri kelak. Antara penerima tersebut adalah seperti tertera. Paparan seterusnya.
Projek menaik taraf Jalan Matang Fasa 2 dari Matang Jaya ke Batu Kawah, Matang Kuching dijangka siap menjelang Mei 2025. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pembangunan Infrastruktur Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwu memberitahu projek menaik taraf jalan yang bernilai RM54.59 juta itu telah ditender semula susulan kegagalan kontraktor asal untuk meneruskan kerja. After some revision of the EOT, the completion date is revised to May 2025. We are quite optimistic with the performance of the contractor thus far to complete this project, before the target completion date. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas melakukan lawatan kerja meninjau status terkini jalan baharu di Matang Kuching pada Selasa. Datuk Insinyur Aidil menambah jalan itu akan dinaik taraf menjadi jalan bandaran yang direka bentuk ke standard Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang akan mempunyai jalan raya berkembar. Katanya setakat ini jalan sepanjang 4.44 km itu telah mencapai 15.2% yang mengalami sedikit kelewatan berbanding jadual iaitu 16%, tetapi pihak kontraktor akan bekerja untuk memastikan melebihi sasaran jadual. Terdahulu, beliau bersama Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman telah mendengar taklimat daripada pihak JKR Sarawak mengenai projek berkenaan. Beralih ke perkembangan Tamasya Sukan Sarawak Suksar ketiga di Sibu. Kontingen Zon Utara sedang mendahului jumlah pungutan pingat pada Tamasya Sukan Sarawak Suksar ketiga 2023 yang sedang berlangsung rancak di Sibu. Setakat jam 11 pagi ini, Zon Utara telah mengumpul 10 pingat emas dengan pecahan penyumbang acara Karate 4, Angkat Berat 4, Berbasikal 1 dan Wushu 1. Selain itu, Zon Utara juga meraih 5 pingat perak menerusi Karate 1, Angkat Berat 1 dan Wushu 3. Ia termasuk pingat 10 gangsa menerusi acara Angkat Berat 1, Karate 2, Wushu 7 dan Berbasikal 2 menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 29 pingat diperolehi Zon Utara setakat ini. Zon Tengah pula mengejar di kedudukan kedua dengan 6 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Emas menerusi acara Berbasikal 2, Wushu 3, Angkat Berat 1, manakala perak menerusi acara Berbasikal 1, Wushu 1, Angkat Berat 5 dan Karate 2 dan gangsa diraih dari acara Wushu 5, Angkat Berat 1 dan Karate 4. Zon Selatan di kedudukan ketiga dengan 5 emas, 7 perak dan 5 gangsa. Emas menerusi acara Angkat Berat 1 dan Wushu 4, perak menerusi Wushu 4, Karate 1, Berbasikal 2, manakala gangsa dari acara Angkat Berat 2, Wushu 1 dan Karate 2. Sementara itu, Zon Barat di tangga keempat dengan 6 kutipan gangsa masing-masing menerusi acara Berbasikal 1, Wushu 3 dan Angkat Berat 2. Seterusnya, badang dari Zon Barat Felix Tujang Iktufiat Tugang mencuri tumpuan di gelanggang angkat berat Dewan Melayu Melanau Sibu apabila merangkul 2 pingat emas. Felix yang berasal dalam kategori lelaki bawah 67 kg terlebih dahulu merangkul emas dalam acara snatch selepas melakukan angkatan seberat 85 kg. Hexley Lannestin Franklin Sadi mewakili Zon Utara meraih perak manakala Barnabas Langgi Berain dari Zon Tengah menggondol gangsa. Dalam acara Clean and Jerk, Felix sekali lagi menaiki podium apabila berjaya melakukan angkatan terberat 110 kg untuk memastikan emas menjadi miliknya. Perak dirangkul Hexley Lannestin Zon Utara dan gangsa milik rakan sepasukan Felix, David Dion Andrew dari Zon Barat. Sementara itu, Fidelis Bantin Dahlan menceriakan kem Zon Tengah apabila berjaya memenangi emas dalam acara Clean and Jerk bagi kategori tidak melebihi 61 kg lelaki. Angkatan seberat 89 kg beliau cukup untuk memastikan emas menjadi miliknya sambil Alfando Gary Mike dari Zon Utara di tempat kedua dan Fadir Jackrell Shirley dari Zon Tengah di tempat ketiga. Usaha Fidelis untuk meraih emas kedua dalam acara Snatch bagaimanapun tidak kesampaian apabila beliau sekadar memenangi perak selepas angkatannya kurang 1 kg berbanding pemenang emas Alfando Gary yang melakukan angkatan seberat 73 kg. Manakala gangsa pula menjadi milik Fadir Jackrell. Hadiah telah disampaikan oleh Residen Bahagian Sibu, Datuk Wong Hee Sieng. Sementara itu, acara taekwondo yang berlangsung di Stadium Tertutup Sibu menyaksikan penguasaan Zon Selatan apabila memenangi 2 pingat emas.
Emas pertama dimenangi dalam acara individu lelaki PUMSE. Menerusi Fidelis Com, perak digondol Anwar juga dari Zon Selatan dan Shane Michael dari Zon Utara meraih gangsa. Zon Selatan menambah satu lagi koleksi emas dalam acara lelaki perpasukan terbuka PUMSE. Menerusi gandingan Adam, Freddie Lester dan Jason. Perak milik Zon Utara iaitu Wisdom, Fernando dan Jason. Manakala gangsa dirangkul Anwar, Fidelis dan Harry dari Zon Selatan. Sementara itu, gandingan Marcus Ting dan Josephine Chin memastikan kilauan emas menjadi milik Zon Tengah dalam acara pasangan campuran berpasukan PUMSE. Keduanya berjaya mengatasi pasangan Zon Selatan, Fidelis Com dan Farah Nabila serta pemenang gangsa Anwar dan Iris Nur Irdina. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media social KAS termasuk portal KAS Sarawak dan JV.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri berita UKAS, saksikan serautan lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha ke Pejabat Petros, Menara SEB dan Muzium Budaya Borneo di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.